Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Alhamdulillah. Terima kasih Minggu Wanita, terima kasih Puan Haida kerana menjemput kami berdua untuk buat sharing sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan semua berkenaan dengan bisnes di Shopee. Kenapa kita buat bisnes kat Shopee? Sebab ramai sangat yang berniaga pada musim PKP itu, Haida. Sangat ramai dan mereka buat bisnes tu daripada rumah sahaja. Hanya memerlukan line internet dan juga ada produk masing-masing. Perlukan sedikit strategi. Walaupun sedikit ada, kita ada 21 strategi 21. nak berniaga dekat Shopee. Kalau kita tak gunakan strategi tersebut, maka kita boleh letak produk tersebut tapi dia tak berjaya marketkan. Menarik. Ya, betul. Macam Nurul sendiri dia ada pengalaman menjual, macam saya banyak pengalaman mengajar lah. Jadi kombinasi di antara kami berdua ni based on case study beliau, dan sekarang beliau juga menceburkan diri dalam kejurulatihan dan kami dapat menyampaikan dengan lebih baik lah untuk yang itu. Okay? Silakan Nurul, mungkin anda nak tambah mengapa mereka buat bisnes kat Shopee mungkin? Okey, untuk bisnes dekat Shopee sebenarnya dia lebih kepada musim pandemik ni. Ramai yang terkesan. Okey, di awal pada pandemik, orang semua datang dekat saya kata macam mana kami nak berniaga. Macam mana kita nak berniaga, macam mana kita nak buat sale, macam mana kita nak stok dah banyak, macam mana kita nak habiskan stok kita. Jadi apa yang kami buat adalah apa yang saya beritahu kepada usahawan-usahawan, kita berpindah daripada kita buat marketing secara offline dan juga di Facebook, kita berpindah kepada marketplace. Saya kedai dah lama ada dekat kedai Shopee tu dah lama ada daripada bulan 4 2019. Dan di waktu pandemik bulan 3 tu saya aktifkan kedai Shopee. Biasalah kan kita awal alah tak apalah. Orang ada kedai, kita nak ada kedai kan. Macam tu. Jadi bila dah ada kedai tu, bila dah waktu pandemik memang tak boleh keluar, masa tu semua orang takut COVID. Kalau kena COVID mati. Risau kan? Kan masa tu. Okey. Jadi apa yang saya buat, saya masukkan semua produk yang ada dekat rumah saya. Saya ni Aida, saya menjual, saya merupakan usahawan Tupperware. Dan dekat rumah saya memang banyak Tupperware. Jadi untuk clearkan barang-barang saya tu, saya masukkan semua produk saya dekat kedai Shopee dan saya gunakan strategi-strateginya. Kita nak tahu tu. Try and error dulu Aida. Try and error dulu mula-mula. Okey, kita cuba strategi A, strategi B. Kalau jadi macam ni, kalau buat macam ni jadi macam mana, kan? Jadi daripada situlah rumah saya tu separuh boleh clearkan produk saya. Alhamdulillah. Memang orang kata kalau orang lain terjejas di waktu PKP pertama kita dulu, saya Alhamdulillah sebab dapat clearkan produk tu. Tidak terjejas sangat lah orang kata. Ada satu benda yang menarik Ada, bila kita sebut PKP kan tak boleh nak keluar daripada rumah, dan sebelum ni kadang-kadang dia tak dapat nak imagine bagaimana nak berniaga dengan kedainya tutup, dengan orang tak boleh nak datang. Tapi sebenarnya adanya media marketplace Shopee, dia berlaku peningkatan jumlah pengguna datang ke Shopee. Daripada 20 juta sebulan dia punya trafik, dan hujung tahun 2020 itu hampir 55 juta trafik. Dia peningkatan dia berganda-ganda. Berganda. Jadi kebanyakan mereka usahawan-usahawan ni dia ambil peluang untuk belajar dan belajar untuk menghabiskan stok kan. Sebab dah tak boleh buka kedai, dah tak boleh nak buat apa. Jadi alhamdulillah Shopee dia banyak games dan strategi dia, dan ramai yang telah berniaga dekat Shopee itu sendiri dah mula dapat preferred seller. Tu di antara aim bila kita berniaga dekat Shopee, kita memang nak dapat title tersebut. Dekat kedai kita tu dia ada title preferred seller. Yang itu tu dia trusted seller lah orang kata. Orang kalau nak beli tu, customer kan, dia nak beli dia akan tengok dulu preferred title tu. Kalau maknanya preferred orang tu confident betul-betul confident untuk membeli. Orang kata seller ni betul-betul serius untuk menjual. Sebab ada orang dia masukkan produk dekat dalam tu, lepas tu dia tinggal je kedai dia. Bolehlah macam tu. Kita sebagai seller ni, macam Shopee ni dia rajin buat marketing untuk marketplace Shopee tu sendiri. Jadi bila dia buat marketing untuk dia punya marketplace, jadi traffic tinggi. Itu yang Kozo kata peningkatan berganda-ganda. Sebabnya Shopee tu sendiri buat marketing untuk marketplace dia. Jadi kita sebagai seller, kita pun kena market kita punya kedai.
Kita kena bagi tahu dekat orang kita ada kedai dekat Shopee. Kalau kita tak bagi tahu dekat orang kita ada kedai dekat Shopee, macam mana orang nak datang membeli dekat kedai kita kan? Orang tak tahu. Harga ataupun harga dalam bahasa orang putihnya kita sebut value sebenarnya. So sama ada kita nak letak harga yang kompetitif, harga yang setanding, harga yang very practical, sebab kita tak nak mereka terikut-ikutkan orang lain. Bila dia tengok orang lain punya harga, dekat Shopee ni ada satu benda yang mengancam usahawan sebab semua letak murah. Asal nak jual dekat Shopee je mesti nak kena rendahkan harga, turunkan harga. Jadi jika kita nak letak harga kita kena yakin produk kita tu produk terbaik. Kita kena yakin produk kita tu ada margin yang betul supaya bila kita berniaga ni ada untung. Kalau kita berniaga dengan margin yang rendah sebab terikut-ikutkan orang lain buang harga, kita buang harga. Orang lain mungkin buang harga sebab strategi. Kita buang harga sebab ikutkan orang lain. Jadi benda tu tak sama. Jadi bila kita nak letak satu-satu produk, pentingkan value kita sendiri. Harga berapa tu tak ada masalah. Dan make sure ada value-nya. Kalau kami suruh letak harga mahal. Mahal Letak harga mahal-mahal dulu. Sebab apa? Sebab ada strategi dalam 21 strategi tu kita buat diskaun punya teknik. Asalnya tengok wow RM59. Tapi bila kita buat diskaun tu dia ada potongan, orang nampak tetap RM50. Sampai ada orang tanya Aida, tak ke menipu ke cik macam tu? Adanya yang jujur yang jadi straight dengan jujur pula dia tanya macam tu. Macam ni kita kata dalam bisnes dia ada strategi. Dalam bisnes ada strategi. Kita tengok lain-lain pasar raya, macam mana dia rendahkan harga supaya kita pergi ke pasar raya tersebut. Dia buat diskaun. So diskaun adalah salah satu daripada marketing tools yang ada dalam Shopee dan semua tu daripada 21 tu Haida, 3 je yang berbayar. Kalau kita tolak 3, 19 percuma. 19 kita boleh cuba. 19 percuma. Jadi kalau kita tidak ada duit nak beli ads contoh dia, nak beli coins, nak buat apa lagi lah yang kita sebut yang berbayar dalam ads tu, maka kita boleh gunakan 19 cara yang percuma dalam Shopee yang itu menjadikan orang sangat suka belajar Shopee di musim pandemik itu sampai sekarang ni. Orang masih tercari-cari lagi goal dia dalam Shopee. Tu dia. Ada yang tak dapat sale tak Nurul? Dia kalau tak dapat sale tu maknanya lepas kelas dia tinggal je kedai dia macam tu. Boleh jadi. Jadi kalau kata bila kita dah masukkan produk, satu lagi Aida, strategi kita adalah dekat Shopee jadikan kedai kita tu macam 7-Eleven. 7-Eleven tu nak tahu tu. Bila kita masuk 7-Eleven apa yang ada? Macam-macam ada. Macam-macam ada. Jadi barang dia tak murah kan? Boleh tahan. Boleh tahan kan? Jadi bila orang masuk ke kedai kita, dia banyak pilihan. Nak beli Tupperware ada, nak beli serbuk dadih ada, nak beli serundeng daging ada, nak beli periuk ada. Jadi pembeli banyak pilihan. Bila dia masuk ke kedai kita. Jadi sebab itulah dalam satu kedai tu kalau kata kan ramai kebanyakan kita sekarang yang menjadi ejen-ejen kepada produk-produk tertentu kan. Masukkan saja dekat dalam Shopee. Dia ada usahawan tu, sebuah mak nikah semua dia nak jual. Kerepek dia nak jual, tudung nak jual, telekung nak jual semua. Jadi dia bila dia terikut-ikutkan contohnya sosial media. Sosial media kita tak boleh campur-campur. Dalam Facebook nak kena ada niche dia. Macam IG kita kena brandingkan mengikut niche. Dalam Shopee kita boleh tambahkan. Lagi banyak kita tambah, lagi bagus Shopee tersebut. Sebab lebih banyak produk, lebih menarik untuk orang datang ke kedai kita. Tu game Tapi dia. kalau macam tu tak ke rasa macam kita rasa orang rasa macam tak fokus. Kedai ni apa dia jual macam marban ni? Macam tu. Tak rasa tak fokus macam tu. Salah satu daripada 21 strategi tu, kita boleh letak kategori. Kategori makanan. Kategori fashion. Kategori kita boleh letak dia macam rack lah. Rack. Kita masuk pasar raya macam-macam ada. Yalah. Tapi dia susun cantik-cantik. Yang elektronik ni bahagian dia. Ni yang makanan basah ni bahan dia. Pakaian ni tempat dia. Jadi bila kita masuk kita rasa senang dalam pasar raya tersebut. Itu game dia. Kalau kita tak belajar yang itu memang cacah merba sikit. Tengok Allah apa benda dia ni jual ni. Yalah. Betul. Sebab tu nama kedai Shopee tu sendiri kita juga galakkan dia letak mall online to you contoh dia. Tu nama kedai saya tu.
Mall online to you. Kau nak follow. Ada. Mall online to you. Letaklah kedai to you ke apa-apalah kan. Supaya nama tu agak general. Kalau dia letak spesifik, contohnya Telekung Humairah, dah confirm kena jual telekung je. Lekong je. Ya, nak jual biskut raya pun dah tak boleh dah. Boleh lah. Betul. Nama kedai Telekung. Yes, biskut betul, raya. betul. Boleh Ataupun kan? kalau dia nak lebih cantik, letak yang lebih general, contohnya kedai online Humairah. Nice. Itu sangat-sangat cantik. Gitu. Ya lah. Masa dulu nak tanya, nak cakap apa. Macam Kozul beritahu tadi kan, kita ada 21 strategi kan. Tapi Aida, tidak 21-21 tu kita boleh apply sekaligus dalam kedai kita. Jadi dekat situ, dekat dalam kedai kita tu, kita kena pandai tengok bahagian mana yang kita nak buat diskaun, bahagian mana kita nak bagi voucher, bahagian mana kita nak buat bundle deal, bahagian mana kita nak buat add-on deal. Bukan kata kita buat semua tu atas satu produk, tidak. Banyak nak kena belajar ni. Banyak. Memang banyak. Dia nampak banyak Aida. Tapi bila kita faham tentang kenapa kita buat diskaun, sebab nak tarik pelanggan pertama. Contoh. Mengapa kita buat follow price? Sebab nak menghargai mereka follow kedai kita. Dan nak menggalakkan dia buat pembelian dalam tempoh 7 hari. Contohnya bila kita ajar voucher, why orang create voucher? Shop voucher contoh dia, sebab nak menggembirakan hati customer yang melawat kedai kita. Dia dah tertarik tengok, contoh Haida pergi ke pasar raya. Lepas tu Haida tengok 2 kedai. Satu kedai ada diskaun, kedai kedua tak ada diskaun. Kedai mana Haida rasa lebih tertarik? Mestilah yang diskaun. Mesti ada diskaun. Alright. Bila Haida melangkah kedai yang ada diskaun, tiba-tiba ada orang bagi voucher. Cik Haida ni voucher RM10 untuk Cik Haida buat pembelian. Aduh. Rasa lagi seronok. Dapat lagi. Itulah. Lagi seronok. Wow. So itu yang jadikan satu kedai tersebut, jika banyak barang dia, orang lain boleh berbelanja lebih. Dia sebenarnya ada orang uninstall Shopee ni, dia kata berhantu. Memang berhantu. Bahaya. Bahaya. Sungguh. Dan kalau dulu Cik Aida tengok Cik ke Puan boleh Cik Puan lah Puan. Cik Puan. Cik Puan lah. Puan dia bila kita terikut-ikut dengan satu fenomena, iaitu musim gaji orang berbelanja. Bila ada fenomena marketplace, orang tidak lagi berbelanja pada musim gaji sahaja, tapi dia ada fenomena yang kedua. Satu, dua, tiga. Jadi orang ternanti-nanti kan. Betul. Nak beli pun tunggu nanti 4 bulan 4 nanti tunggu. Kadang-kadang Aida, bila kita belajar Shopee baru kita faham. Lah, dulu orang membeli waktu gaji. Sekarang ni 10-10 pun orang membeli. Tapi rasa strategi tu berjaya, jadi macam orang ingat. Berjaya. Orang ingat macam ini tak boleh beli lagi. Kena tunggu tarikh sekian baru kita beli, benda dapat tu diskaun. sangat trigger. Contohnya hari ni yang terbaru 44. 3 hari bulan tu mereka dah standby dah. Masuk saja 44. Macam-macam yang akan jadi ada diskaun. Macam-macam diskaun yang kita dapat. Buy one free one ada. Kita boleh buat macam hamper dalam shop. Cuma dia dalam bentuk digital. Kita cuma nak kena faham apakah itu add-on deal, apakah itu bundle deal, apakah itu follow price. Betul. Tapi sikitlah sebab saya nak tahu, sebab memang master dalam bidang Shopee ni. Kalau betul orang kata, contohlah 4 hari bulan 4 tu memang sekian-sekian diskaun dia macam ni. Tapi betul ke memang diskaun tu ataupun dia naikkan harga, sebenarnya harga dia sama je. Tiba hari sekian tu dia naikkan harga, dia slash lah. Patutnya harga dia sama je pun hari biasanya. Tahu dah juga Tanya betul. dulu, dia naikkan harga ke tak? Nak tahu tu strategi yang mana tu? Dia sebenarnya atas seller. Atas seller. Macam saya tak naikkan harga dah. Sebabnya macam ni Aida. Kalau kita naikkan harga, kita tak terus boleh buat diskaun tu. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena tunggu Dia selepas 7 hari. Dia ada tempoh bertenang. Contoh Haida dah terjual RM30, tiba-tiba nak 44, Haida kata, aku naikkan dululah. Naikkan dulu RM50, Haida kena tunggu minggu depan. Baru boleh buat diskaun. Jadi untuk buat diskaun masa event tu, kita kena join event tu Aida. Kena join. Kita kena Kena join apply. event, dan juga Shopee nanti kita boleh nominate beberapa produk kita. Contohlah kita nominate, Shopee kata untuk event 44 boleh nominate 8 barang. So 8 barang tu Shopee akan review balik. Maknanya bukan 88 tu Shopee terima untuk event tersebut. Tak senanglah nak terpilih. Bukan semua terpilih. Bukan semua. Sebabnya dia ada syarat-syarat. Syarat dia harga tu kena lebih rendah daripada harga yang dalam masa 7 hari, kena lebih rendah daripada kita jual. Dia ada syarat-syarat dia lah. Dia bukan
waktu event tu kita boleh sesuka hati je nak Tak buat diskaun, Oh, tidak. betul. Sebab itu untuk event Ramai usahawan bila dia dah belajar sebelum ni ataupun mungkin dia buat sendiri sebelum ni, bila dia datang kelas kami dia edit harga tu. So bila dia edit harga, banyak juga yang kena ban dengan Shopee pada ketika itulah. Kena suspend. So kenapa ni kot jadi invalid lah apa benda lah. Kata okey, puan tak perlu edit yang dah sedia ada. Buat saja yang baru. Buat yang baru. Buat yang baru. Jangan edit yang dah kita buat dulu. Mungkin yang dulu kita buat tanpa ada pengetahuan, tanpa ada ilmu. Yang sekarang ni bila kita dah dapat knowledge baru, kita masukkan yang baru. Ataupun kalau dulu tersilap, delete sahaja. Delete ataupun tak perlu publish lah. Biarkan dia hiding dalam kedai tersebut. Itu di antara benda-benda yang best lah. Dan kebanyakan mereka yang dah buat Shopee, contoh dia dah masukkan produk tapi bertahan, orang kata bersabar dan sebagainya, dah masuk masih lagi tak dapat sale. Dan bila dia belajar dalam Shopee Mastery kita tu, tiba-tiba je ada sales. Seronok dia. Benda yang paling seronok sekali buat dalam Shopee ni, sales masuk. Sale masuk, Sales kita nak masuk. tahu juga commission pertama tu. Betul. Pertama tu dia punya Betul. melonjak tu Lain macam macam. kanak-kanak dapat Lain macam. gula-gula. Aduh, hayalah. Dan seronok. ada seorang usahawan kita tu, sejak masa sebelum belajar, mungkin dalam 1, 2, sejak lepas belajar tu 99. Wow. Dalam lori dia. Dahsyat. Hebat, Kita rasa melonjak dia lagi tinggi. dahsyat. Rasa dia yang kena mengajar lepas ni. Kami dah boleh resign. Aduh, jangan. Macam tu. Alhamdulillah. Kalau lagi segi commission pula, macam mana commission tu? Commission. Tinggi tak? Dia bergantung pada apa ke macam mana? Dia bukan Commission ke Shopee punya charge? Yes, kalau Shopee punya ke. charge. Okay. Untuk setiap order yang dapat, Shopee akan ambil 2.12%. 2.12%. Tapi sekiranya seller ni dia join contohnya program daripada Shopee, RM15 free shipping. Pernah dengar tak? Pernah. Maksud 10% coin cashback itu adalah program daripada Shopee. Dan jika seller-seller ni join program tersebut, ada charge-charge yang dikenakan. Ada Mana kalau Aida jual RM100, Shopee akan bank in RM98 lebih kurang. Dia ambil sikit lah. Betul. Itu fees dia. Fees untuk Shopee sebab kita duduk dalam platform Shopee kan, yang macam tu. So kalau kata kita join event, kita join program yang RM15 free shipping dengan coin cashback, yang tu lain pula dia akan charge. Macam tu. Dia kadang-kadang usahawan ni dia nak sangat dapat free shipping. Coach, macam mana coach? Saya pun nak juga free shipping, Dia lupa free shipping tu berbayar. Walaupun kita bagi free shipping, Shopee bagi kepada customer. Shopee tak bagi kat kita. Jadi kita menanggung kos tersebut. Customer memang sukalah free Customer shipping. Kalau sukalah. boleh dia memang nak cari yang free betul. shipping. Jadi bila kita ajar tu, kita minta dia faham betul-betul. Normal Shopee akan charge 2.12. Jika dia join free shipping, Shopee akan charge 3%. Jika dia join lagi coins cashback, Shopee akan charge 4%. Jika dia buat dua-dua, free shipping pun dia buat, coins cashback pun dia buat 6%. Jadi margin tu makin berkurang. Sebab tu kita tak galakkan mula-mula masuk produk tu dah terus letak harga yang dia nak bagi murah. Tu kalau kita ajar letak produk, letak margin yang paling besar yang anda boleh grab daripada pengguna. Sebab nanti nak buat diskaun lah, nak buat voucher lah, Shopee punya charging lah. Jadi bila dia naikkan awal-awal, maka dia punya margin tu selamat. Dan boleh buat macam-macam strategi lah yang ada dekat dalam kedai Shopee dia. Menarik ni, memang kena datang kelas ni kalau macam ini. InsyaAllah. Banyak nak kena belajar ni, memang kena datang kelas. InsyaAllah. Sebabnya dalam kelas nanti saya akan bagi tahu macam mana cara nak pancing orang datang membeli kat kedai kita. Aduh, itu pun antara yang menarik. Betul. Dia tak sama kalau dekat media sosial, biasanya kita mencari pelanggan. Contoh dekat Facebook, saya kena cari pelanggan saya kena cari potential buyer yang nak membeli, mungkin nak membeli. Kadang-kadang kita gunakannya itu untuk push marketing lah. Kita keluar dan cik, belilah saya punya biskut raya. Macam tu. Dalam Shopee, mereka yang datang ke Shopee dan cari biskut raya.
Kan lain tu Haida. Betul. Lain. Kan dia satu konsep yang berbeza. Dia macam customer menyerah diri. Ya, dia datang ke kedai kita dah confirm nak biskut raya. Jadi apa yang kita kena buat, layan sajalah. Layan dengan baik, bagi harga special, buat diskaun sikit. And then kalau kita nak suruh usahawan, kita selalu galakkan usahawan bagi gift kepada buyer. Customer. Gift tu maksud dia, bila customer dah beli, panggil balik untuk dia repeat order. Dia ada benda tu dalam Shopee. Yelah, contoh kadang-kadang beli telekong dapat tasbih lah, dapat sejadah kecil itulah, kan? Betul. Untuk repeat sale pun dia ada beberapa teknik. Macam yang dah bagi tahu tu, dapat gift. Dapat gift. Yang kedua, kita panggil balik menggunakan produk voucher. Kita hantar voucher pada dia. Nah, Haida, datanglah lagi kedai kami. Aduh. Gitu. Jadi bila dia Yelah kan. And then voucher tersebut ada deadline pula tu. Sebelum hujung bulan 4 contoh dia. Jadi kita rasa macam ni kena guna ni. Tak nak kena guna ni. Kena guna, Rugi. Betul. Jadi repeat buyer tu sendiri boleh dipraktikkan dalam Shopee. And then dia ada satu lagi nama dalam marketing tools dalam Shopee ni, nama dia Shopee Coin. Shopee Coin ni dia macam kalau kita pergi dekat pasar raya, lepas kita beli dia chop. Kita tunggu chop tu penuh 6. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dapat Tupperware free, dapat pisau free contohnya. Jadi itu tujuan coins, dia nak galakkan orang tu datang lagi. So bila kita ada repeat buyer, sangat senang untuk kita closing pada bulan depan pula. So makin lama kedai kita tu makin berprestij, makin ada nama, makin dikenali. Nak cari pelanggan baru memang senang, tapi nak suruh pelanggan yang dah membeli tu repeat balik, itu yang kadang-kadang dia belajar dalam Shopee benda baru tu lah. Dan sangat best lah jika tak buat marketing pun ada sale. Yelah, memang seronok macam tu. Memang seronok, betul. Tapi kalau macam perniagaan, bagi peniaga lah, dia macam mana yang lebih untung, macam pre-order ke ready stock ke? Kan kalau macam tu kan, yang mana yang lebih orang kata kalau baru-baru nak start niaga terbaik kan? Terbaik, kita nak ready stock ke ataupun kita nak pre-order, ambil order dulu, mana satu? Mana yang lagi sebaik-baiknya yang ready stock lah. Ready stock sebab orang tak berapa nak berminat. Kalau pre-order tunggu lama-lama, orang tak minat mana. Tapi melainkan kalau macam jual yang jute bag yang tulis-tulis nama tu kan, yang tu confirm lah kena pre-order kan. Tapi dekat dalam Shopee ni Aida, kita tak boleh lebih daripada 5% pre-order item dekat dalam kedai kita. Tak boleh banyak lah. Tak boleh banyak lah. Kalau tak nanti preferred seller tu tak dapat. Preferred seller tu yang kita nak kan, kita nak preferred seller, tapi sebab kita banyak pre-order, jadi tak layak dapat title tersebut. Jadi sangat-sangat rugi. And then pelanggan kita ni kadang-kadang order hari ni, kalau boleh semalam dah sampai. Yelah, kalau hari-hari ni kalau boleh order pagi tu lah sampai. Dia kalau boleh nak cepat. Jadi kita nak kena ada produk yang ready stock juga, supaya pelanggan kita happy. Dia dalam game Shopee ni, pelanggan happy, maka rating dia akan jadi tinggi. Pelanggan kita pun bila dapat barang tu, produk kita pun kalau packagingnya baik, dah lah laju hantar. Packaging cantik, dia akan puji kita melambung-lambung tu dalam komen. Tetapi sekiranya rosak lah, kemek lah, Nurul ada pengalaman tu. Macam mana yang tu? Pengalaman saya jual Tupperware masa tu. Saya biasalah, kita baru-baru dekat dalam Shopee ni kan, tak reti, tak ada bubble wrap semua tak ada. Sebab saya jual Tupperware, saya yakinlah Tupperware saya takkan pecah. Keras kan? Keras kan, balik-balik pun memang takkan pecah. Tupperware tu memang tak pecah. Tapi ada satu hari tu dia beli steamer. Dalam steamer tu dia ada dalam kotak. Dan bila saya tak bubble wrap kotak tu, sampai kat dia kotak tu kemik. Kotak yang kemek? Kotak steamer tu kemik. Jadi dia komen, dia bagi saya 4 star. Kata seller baik, peramah, barang cepat sampai. Tapi sayang kotak kemik. Jadi bila dia, sebab dia pengumpul kotak Tupperware. Aduh, macam-macam Macam-macam. Macam-macam. So saya pun macam, alah, hai kesiannya. Jadi sejak pada hari tu, Aida, tiap kali saya bungkus barang, memang saya akan bubble wrap. Bungkus cantik-cantik supaya dia kalau sampai kotak tak kemik. Dia kata kalau dekat Shopee ni memang betul lah, customer is always right lah. Kotak kemek ke, lambat ke. Walaupun bukan salah kita, salah kurier lah lambat. Tapi
kita tetap kena bertahan lah untuk yang itu. Yelah tu kalau ada baca komen macam tak logik, kena fikir tu. Kadang-kadang kita rasa macam kotak kalau bayangkan shipping kan. Ada satu kes tu kan. Okey, pos laju dia duduk kondo. Pos laju tu dia dia tak letaklah dekat kad sebab tak boleh lah bagi kat kad kan. Dia bagi kat penerima tu betul. So dia return balik. So bagi tahu dekat customer tu kena pergi ambil dekat pejabat pos. Jadi dia punya marah. Saya pula yang kena marah. Suruh pos laju tu hantar dekat rumah dia lagi. Saya bayar kos postage. Macam aku ni kerja kat pos laju. Macam tu tau. Itu bagi mereka yang dah dapat sale. Dia kesedihan pertama ialah tak dapat sale. Susah nak dapat sale. Kesedihan kedua bila dah dapat sale ialah komen customer. Komen customer tu dia mempengaruhi apa-apa point tak? Maksudnya sebab ada customer memang ada sebab kalau dia perasan sebab selalu beli Shopee kan. Kalau dia kata macam bagi rate 1 je tu kan, memang risau sangat. Kenapa? Akaun kena suspend ke atau macam mana? Kalau ada setakat dapat 1 star, 2 star macam tu. Mengganggu prestasi kedai kita Prestasi lah untuk kedai. dapatkan title preferred seller. Betul. Patutlah. Sebab dia orang Kalau risau seller sangat. ni, dia mesti akan PM kata nanti bagi kami rating tinggi ya. Satu benda yang Haida boleh lihat di sini, Shopee ni dia jaga seller tu sendiri. Seller dia jaga. Dia bagi tools, dia bagi ajaran dan sebagainya. Itu seller lah, kita usahawan. Yang kedua, dia jaga juga klien dia. Sebab tu klien punya trust pada Shopee sangat-sangat tinggi. Betul. Lewat tak boleh, kemek tak boleh, bubble wrap kena cepat. Refund kena, lagi. Betul. Kalau tidak betul. pending jadi kan Ya. tak release, kita nantilah tunggu release kan lambat-lambat kan kadang kan nak releasekan duit dia ada tu. seorang usahawan saya, dia belajar dah dapat sale lah. Dah dapat sale 2-3 tu dia kata, "Coach, Shopee tak bank in pun." Orang kata, sudah. Biasanya Shopee akan bank in selepas barang sampai. Saya kata, barang dah sampai belum pada customer? Dah. Customer klik tak? Dah klik. Order receive dan sebagainya. Biasanya kalau customer tak klik, selepas 3 hari Shopee akan bank in. Dalam 7 hari. Dalam 7 hari Shopee tetap akan bank in pada dia. Selepas 7 hari masih lagi tak bank in. Rupanya dia tak declare payment card dia. Payment card kita pun kena declare pada Shopee. Baru Shopee dapat Kalau tidak transfer. nak masuk macam mana? Ya, betul. Ataupun kalau terlupa payment card boleh masuk yang Khuzul punya pun boleh. Pandai tu. Kita kan dia. Itulah banyaknya kita nak masuk sesi soal jawab dah. InsyaAllah. Sikit tadi pasal yang payment tu nak tanya. Kalau Shopee dia berpembayarannya setiap kali produk customer dah release tu dia bagi setiap kali produk release masuk dalam akaun kita ataupun macam dia kumpul sebulan dia bayar lamsam macam tu ke macam mana? Dia Dari segi masuk pembayaran. dekat dalam seller wallet. Kalau kita Seller sebagai pembeli, kita ada Shopee Pay. Shopee Pay. Tapi dekat sebagai seorang penjual, kita ada seller wallet. Yang baru ni panggil apa dah? Lupa. Tapi tak apalah, seller wallet. Seller balance. Seller balance. Seller balance. Seller Dalam balance. tu semua duit-duit perniagaan kita akan duduk dalam tu. Jadi kita sebagai seller, kita boleh buat pengeluaran duit tu ke akaun bank kita. Nak buat keluar habis pun boleh, nak tinggal sikit kat dalam terpulang pada kita lah. Contohnya dalam akaun dah ada RM500. So kita nak keluar pada minggu ni 500 pun boleh. Ataupun kita nak keluar 200 boleh. Atau kita nak tinggal terus macam bank pun boleh. Duduk kat dalam tu. Tak salah, duk simpan-simpan dalam tu. Tak dapat dividen pun. Betul. Baik buat keluar lah. Rolling-rolling semua Betul. Kadang-kadang orang ingat yang itu macam ATM. Keluar terus dapat. 24 jam. Hari ni request, esok masuk lah. Tu kena Dan faham 24 jam kalau hari berniaga bekerja. Shopee. Kadang-kadang ada hari tu dia request hari Jumaat. Dia kata, hari Sabtu tak masuk lagi, coach. Sudah dia ni kata, puan tunggulah hari Isnin sebab Sabtu dan Ahad mungkin floating time ke, hari Isnin baru masuk. Isnin sampai Khamis duit masuk keesokan Betul. harinya. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad duit akan masuk sama ada hari Isnin atau hari Selasa. Betul. So kena bertahan lah. Itu dia. Jadi ada ke daripada soalan-soalan daripada ada ni daripada satunya kita nak tanya daripada Zamani. Dia kata Tuan Zamani lah, Encik Zamani dia kata berapa kos untuk mulakan bisnes di Shopee? Dia nak tahu ada kos ke? Ada kos tak nak mulakan bisnes kat Shopee tu? Okey, sebenarnya Tuan Zamani, terima kasih kerana atas persoalan. Kos tersebut, contoh kita nak pakai Shopee, kita download percuma. Kita nak buka akaun percuma. Nak masukkan produk percuma. Kita nak buat diskaun percuma. 19 strategi percuma dalam Shopee itu pun percuma. Yang berbayarnya bila? Yang berbayarnya apabila Tuan Zamani dah dapat order. Orang dah bank in pada Tuan Zamani,
dia bank in pada Shopee dulu. Sebelum Shopee bank in kepada Tuan Zaman ni, Shopee ambil dulu 2.12% commission Shopee. Ataupun Shopee punya service charge 2.12% sahaja. Kalau RM100, macam saya bagi tahu tadi, lebih kurang RM97.80 lah dia akan bank in pada Tuan Zaman ni. Jadi Shopee ni percuma. Percuma. Betul. Kena bayar Apa yang kena bayar? data internet. Data internet. Yang penting internet kena ada. Astagfirullahalazim, betul. Data internet, laptop, telefon, yang tu beli. Sendiri yang berat lah yang tu. Betul. Okey, Contohnya macam nak beli stok dan sebagainya, itu kos kita lah. Kos kita Itu lah. Shopee tak tanggung lah untuk yang tu. Okey, kita ada lagi Puan Rohani Muhammad Saleh ni, dia kata kalau barang hilang dalam perjalanan, bagaimana ya? Kepada siapa kita nak ajukan? Nak mengadu kat siapa? Barang hilang pula. Dalam perjalanan tu barang hilang, macam mana kes ni? Puan Aida ya, betul, bagus soalan tu Puan Rohani. Puan Sebab Rohani Saleh. bila dah masuk bulan puasa nanti, seluruh JNT ke Pos Laju ke ABX ke semua akan start dengan Sesak. barang-barang sesak. Dia Raya. akan betul 3-4 kali ganda. Saya pernah tengok. Ya, Waktu betul. puasa, sebab sebelum ni saya kurier datang rumah ambil barang. Jadi kita orang tak tahu situasi tu. Tapi pada suatu hari kurier tu tak boleh datang, kena pergi hantar sendiri. Saya tengok, ya Allah, menggunung macam tu. Banyak. Apa saja. Aduh. Patutlah barang memang Itu tak bukan sampai. tersimpan, itu harian. Harian. Dia orang memang yang clear orang stok. nak pergi hantar. Betul lah, duk viral, duk campak-campak. Oh, tu dia. Aduh. Tak adanya nak berhaluh-haluh. Sebab tu kita kena bubble wrap. Kena bubble wrap cantik-cantik. Shopee tak bertanggungjawab pada pecah barang. Sebab tu kita kena bubble wrap dan letak stiker fragile ke jika benda tu kaca dan sebagainya. And then apabila, apa tadi dia punya soalan? Masa barang hilang dalam perjalanan Okay, tu. bila hilang. Tak tahu Macam mana mana. Nurul, apa yang Tindakan usahawan dia lah, patut buat ataupun apa yang pengguna tu patut buat nak report? Okey, Yang silakan. pertama sekali, confirm buyer dia akan request return and refund. Return and refund. Jadi bila customer request return and refund, kita boleh masukkan orang ketiga iaitu pihak Shopee. Jadi masa pihak Shopee tu masuk, kita sebagai seller kita akan bagilah consignment note, lepas tu bukti yang kita dah post barang tersebut kepada pihak Shopee, dan pihak Shopee dia akan buat siasatan lah. Bila dia buat siasatan, kalau kata memang hilang semasa perjalanan pihak kurier tu, nanti Shopee akan buat dia akan bagi kita satu borang untuk kita claim dengan pihak kurier. Tapi Aida, ada satu kes dia tak dapat 100%. Ada yang dapat 50% je, ada yang dapat 70% je. Depends kepada RM, berapa nilai harga barang tersebut. Aida, untuk Puan Rohani dan sahabat-sahabat yang sedang menonton, kita ada dua jenis dalam kurier ni. Yang pertama nama dia Shopee Supported Logistics. Yang ini memang ada dalam garanti Shopee. Contohnya Pos Laju, JNT, Shopee Express, CityLink, itu Shopee Supported Logistics. Yang kedua, dia nak urus sendiri postage. Yang urus sendiri tu, maka yang itu kena selesaikan dengan logistik yang kita uruskan tersebut. Contohnya tak ada dalam Shopee, kita nak buat dengan Foodpanda contoh, ataupun kita nak COD contoh dia. Okey, yang itu jika barang hilang, maka bergaduhlah sendiri dengan customer. Tapi sekiranya benda tu menggunakan Shopee Supported Logistics, tu boleh claim. Duit customer Shopee akan refund penuh. Duit kita, barang kita, Shopee akan ikut nilai. Ikut nilai. Kurier yang akan bayar. Kurier akan bayar. Ada kurier bayar full, ada kurier bayar 50%. Ada yang macam kami itu balik kampung, macam mana? Hilang kan? Ada orang claim hilang. Yang lipstick tu. And then lepas tu memang cari-cari memang tak dapat detail lah. So dah request refund dan sebagainya. Lepas balik kampung, barang tersebut dijumpai hilang. Lama. Sangat lama. Beberapa bulan lah. Mana kan terselit tu. Kita pun dah lupa puasa dah. kan. Saya macam reda je lah, tak apalah, biarlah barang tu, sebab masa tu nilai tak ada bangsa, dah 70 lebih macam tu kan. Saya kata tak apalah, biarlah, malas nak claim-claim, sebab sebelum ni saya claim rumit benda, kerja dia rumit. Jadi lepas 2-3 bulan lepas tu kan, barang tu tiba-tiba datang ke rumah. Mungkin kurier dah jumpa kot. Dah jumpa. Saja jumpa, dia hantar balik, dia return balik kepada saya. Jadi kalau kata barang tu, dia kadang-kadang kan, waybill dia tu
kertas consignment note tu dia tercicir daripada Tercicir. parcel. Ada. Ah. Jadi sebab itulah bila kita masukkan kertas consignment note tu, pastikan dekat mulut dia tu kita selotip. Selotip lah. Selotip ataupun stapler supaya dia tak tertanggal. Tu Betul. antara tips-tips Ah, dia tu. tipsnya. Betul, betul. Sebabnya pernah terjadi. Pernah jadi pengalaman sendiri InsyaAllah, insyaAllah. Okey, para peserta boleh ajukan lagi soalan kalau ada yang tak faham, tak clear, nak tahu, inilah masanya boleh tanyakan pada coach Azul dan juga InsyaAllah, Master insyaAllah. Nurul. Boleh. Okey, kita ada lagi satu soalan ni. Dia kata bagaimana cara nak live dalam Shopee? Adakah semua produk yang kita jual boleh buat live? Pasal okey. live pula ni. Dalam Shopee dia ada marketing center. Marketing center tu kita akan jumpalah macam-macam teknik. Ada diskaun, ada voucher, ada add-on deal, ada termasuklah Shopee Live. Termasuk Shopee Live, bila kita tekan Shopee Live tersebut, maka ready untuk live macam Facebook. Macam Facebook. So bila kita tekan tu maka live lah kita dekat dalam Shopee. Dia tanya tadi apa? Macam mana nak Macam live? mana nak live? Apa produk pun boleh. Tak ada masalah. Cuma kita kena lihat kesesuaian. Contoh Haida, contoh kita jual perumahan. Kita buat property. Dia satu bendanya tak sesuai lah dekat Shopee. Macam mana ada orang bank in 500,000 kan, RM50 orang bank in lagi. Jadi ada bisnes yang kita suruh dia buat market research dulu. Tengok ada tak orang jual rumah tu kan. Ada coach tapi 2 orang je contoh. Maksudnya produk tersebut tidaklah menjadi barang yang laris dekat dalam Shopee. Jadi bila kita nak live, tengok produk kita. Tu yang back on mula-mula sekali kami memang akan suruh dia buat market research dulu. Property, yang kedua kereta, yang ketiga Dia orang ambil deposit je dekat Shopee. betul. Dia just buat branding sahaja. Takaful. Jual insurans. Contoh dia macam mana orang nak bank in. Tahu kan orang bank in kat kita, orang bank in direct pada Takaful. Jadi dia just buat branding saja dekat situ. Jadi bila nak live, tengok produk, tengok kesesuaian. InsyaAllah. Cara nak live sama je lebih kurang, tengok je orang lain. Tengok je orang Tengok lain. orang lain. Tengok. Dekat live tu kita boleh terus buat voucher tau kalau kata Tapi best. Waktu live tu saja kita nak bagi voucher khas. Betul. Boleh Betul. buat. Menarik tu. Semuanya Salah ada satu dekat strategi tu. Betul. Betul. Ada voucher, ada boleh bagi coin pun. coin. Siapa jawab betul malam ni saya bagi coin pada dia. Dia boleh bagi coin kepada orang tu. Menarik. Sangat best. Dia ada satu macam bag. Maknanya orang tu live tentang produk tu terus boleh Terus add tekan tu, tu terus masuk dalam pembayaran. Memang sangat-sangat hebat lah. Tu kata kalau live dekat Shopee ni terus berlaku jualan memang betul. Kalau live dekat FB just lock saja, lock harga, lepas tu kena PM dan sebagainya. Okey. Kita ada lagi satu soalan daripada Encik Ahmad Kushairi Muhammad Rizwan. Okey, coach, dia kata ada cara ke untuk Shopee mempromosikan kedai kita? Ada cara tak? Dia nak Shopee sendiri live ke kedai dia, promote yang kedai dia. bantu promote. Jika Shopee yang bantu promote, kita kena buat Shopee Ads. Kita kena buat Shopee Ads. Shopee Ads, ingat Shopee tu. Ads. Shopee Ads ada 3 jenis. Yang pertama, kita bagi tahu Shopee keyword kita. Contoh saya jual biskut raya. Dan bila saya search keyword biskut raya, Shopee akan tunjuk data. Ramai tak yang search biskut raya? Shopee akan tunjuk berapa puluh ribu. Shopee akan tunjuk keyword tersebut yang related dan sebagainya. Itu jenis yang pertama. Keyword. Bila orang search, Shopee akan naikkan kedai kita. Yang kedua, jenis dia discovery. Discovery ni orang yang datang ke Shopee, dia akan lihat senarai-senarai produk yang Shopee iklankan. Shopee bantu iklankan kepada kita, yang tu jenis discovery. Yang jenis ads yang ketiga, shop ads. Shopee iklankan kedai kita terus. Tu Shopee bantu. Dan yang paling best adalah jika ketika itu Shopee tengah buat ads ke Facebook, ke media sosial, kita pun tengah buat ads di Shopee. Jika ada orang tengok barang kita dekat dalam Shopee dan dia tak membeli dengan kita, barang tersebut akan ikut sampai ke FB dia. Tu ada pernah tak beli nak beli apa-apa, search survey dulu, lepas tu tutup Shopee, lepas tu tengok FB ke IG ke, tiba-tiba lalu benda tu. Ya, selalu macam tu. Selalu bahaya macam tu. Risau. Nak yang uninstall rasa. Nak uninstall lah. Itu yang dia panggil Shopee yang bantu buat. Dan kita pun kena bayarlah dekat Shopee. Bayarlah. Betul. Kalau untuk akaun yang biasa kita pun tak bayar dekat Shopee, Shopee pun tak sedar kita buat iklan. Jadi bila kita buat ads, maka dia terus dengan
terus dengan algoritma untuk mengejar tersebut. Tu yang bestnya. Kita ada satu soalan dekat Facebook Coach Zul Ah. daripada Nuyo Myra. Kalau live yang dapat coin tu ada charge ke coach? Live dapat coin, kita kena beli coin. Kita yang kena Seller beli. kena Seller. beli coin dan kita bagi coin tu kepada Siapa nama dia? Nuyo Nuyo. Myra. Contohnya coach nak bagi 20 koin pada Nuyo, coach kena ada lah dulu koin tu. So koin tu nak beli dekat mana? Koin tu coach kena beli dulu daripada Shopee. RM20 Aida, 2000 koin kita dapat. Oh. Jadi daripada 2000 koin tu kalau saya bagi dekat Nuyo 20, bagi kat Aida 20, bagi dekat orang lain 20. So sampailah kering. Sampai habis tu lah. Sampai habis. So kita top up lagi. Sebab orang suka dapat koin ni. Okey. Itu dia. Okey, ada soalan dari Puan Hasna. Dia kata, produk macam mana yang laku keras bila jual kat Shopee? Mungkin dia agaknya baru nak start bisnes kan. Produk apa yang orang selalu nak beli dekat Shopee ni? Apa yang paling laku sekali dekat Shopee? Sebab itulah Aida kita suruh buat yang Market mula-mula research. tadi. Market research. Cuba search tudung. Ada tak yang preferred seller? So preferred seller tu maksud dia Nurul. Apa dia Nurul? Preferred seller macam mana nak dapat? Seller macam mana dapat? Kita kena ada net order. Net order maksudnya dalam masa 1 bulan order tu kita kena dapat 75 order. 75. Okey, dan yang kedua kita kena ada unique buyer. Orang yang berlainan. 35 orang. Unique buyer tu adalah orang yang berlainan datang membeli dekat kedai kita seramai 35 orang dalam masa 1 bulan. Dan benda ni Aida kita kena buat tiap-tiap bulan. Dan ada lagi lah syarat-syarat yang lain. Contohnya check rating. Check rating kena 85%. Lepas tu kita tak boleh ada penalty. Kalau ada penalty, macam saya tahun lepas lah. Balik kampung lupa nak tutup kedai. Order masuk bertalu-talu. 6 order saya cancel order. Dia dah. Oh, bila Kena kita penalty. cancel order boleh kena penalti. Dia Ni ada- mungkin ramai yang tak tahu. Siap dia kena ada tutup rules kedai dia. pula tu. Walaupun Kena. online kita tak tahu kita kedai. Walaupun online kan tak tahu pula kena tutup. kita on vacation mode. On mode bercuti. Okey, kita kan tutup. baru ada bertahu. Siap kena tutup kedai walaupun online Betul. Walaupun online dia menghampiri bisnes fizikal. Dan dia cantikkan dalam mode digital dia. Itu yang ramai seller tak tahu benda ni. Ya, sebab orang kan online kan 24 jam dah mesti online 24 jam betul. seller ni ada available chat. Betul. Tak post barang macam Balik kampung raya pergi beraya kan. Ada satu ketika tu setiap kali bunyi Shopee je dekat kampung rasa stres. Dah lah tu kita tutup lah Shopee kita. Last sekali sampai macam tu. Aduh, alamak. Dia So jadi- kan dia dah tahu. Alamak. Dapat order dah. Dah tak boleh buat apa dah. Jadi bila kita bercuti pun rasa terganggu. Jadi better kita onkan vacation mode dan pergilah bercuti dengan happy. Kirain dia tak semudah kita nak cancel order orang masuk cancel betul, order cerita. betul. Tak boleh dengan mudah-mudah nak cancel tak Betul. boleh. Memang tak So, boleh. based Sebab on- 4 kali kita cancel order kita akan dapat satu Betul. penalty. So based on pertanyaan tadi, produk apa yang laku keras kat dalam Shopee? Kebanyakan produk Semua laku. jika search produk kita tu ada preferred seller tu, maka laku lah tu. Ya. Cuma tak kitchen. Laku tak kitchen Kan? dekat dalam. Makanan ke, baju orang beli, makanan, Semua orang beli. gadget. Semua orang beli. Kan, susah nak cakap. Betul. Aduh, InsyaAllah, menarik insyaAllah. sangat ni macam-macam perkongsian ilmu So yang kita don't worry belajar lah, don't hari worry. ni. Kadang-kadang dia tanya tu sebab dia tak confident ya, nak jual. betul. Jadi don't worry. First time memang biasa. So yang kali pertama kita ajar market research supaya dia hilang nervous. Hilang nervous, hilang keraguan, rasa bersemangat dan sebagainya. Tu market research akan menjadikan kita dapat sedikit data tersebut, insya-Allah. okey. Ada benda yang saya selalu pesan kepada usahawan, kadang-kadang dia tengok orang lain dapat sale, dia belum dapat sale dan dia rasa down lah. So kita kata usah down, biasalah. Biasalah. Kadang-kadang ada orang datang, kadang-kadang orang tak datang. Yang dia kena buat ialah dia sentiasa tekan boost. Dia ada benda yang best. Kalau dekat Facebook, tekan boost tu berbayar. Dekat Shopee, tekan boost tu pun cuma. Setiap 4 jam, dia boleh boost. Setiap 4 jam, dia boleh boost. Dan katakan dia ada 10 produk dalam Shopee, dia boleh boost 5 produk dalam satu masa. Dan kita bagi satu sifir untuk mereka boost ni. Kita kata pakai sifir 8, sifir 8 pula. Pakai sifir yang ini. 8, 12, 4, 8. Apa dia tu, Aida? Pukul 8, pukul 12. Pandai ada, pukul senang. 4. Ataupun kita pakai sifir yang nombor 2, 9159.
Pukul 9, pukul 1 macam tu. Yes, betul. So setiap pukul 9 dia boost, pukul 1 dia boost, pukul 5 dia boost, 9 malam dia boost. Ada orang pukul 1 pagi dia bangun dia boost. Ikut Aduh, kau lah, aku suruh gigih. buat yang 4. Bulan puasa tahun lepas pukul 3 pagi. Aduh. Ada orang Itu chat dengan PKP saya. 1. Dia mungkin bangun qiyamul lail. Bulan puasa kan. Tahajud. Itulah. Pukul 3 pagi dia chat dengan saya, dia tanya parang ni ada stok ke tidak. Dia nak dalam kuantiti yang banyak. Masya Allah, saya kata orang ni tak tidur ke apa. Tapi memang ada. Nanti akan ada lah nanti untuk next Ramadan. Nak cakap potensi customer beli dengan kita dekat Shopee tu besar lah sebenarnya kan kalau kita luaskan bisnes kita. Sebab Ada- pasarannya meluas. Satu Malaysia boleh beli produk kita. Ada satu pantalarang dekat Shopee, jangan kita pandai-pandai beli produk kita sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang dia Nak nak sale, sejukkan hati nak tunjuk macam aku mana, dapat sale, aduh. contohnya dan nak tunjuk kat coach, saya dah dapat sale. Kita nak beli produk tu dari kedai kita sendiri. Shopee tak benarkan. Oh, tak boleh macam Shopee akan ban sekejap. Oh. Suspend kan. Kalau ada perkara yang meragukan. Perkara meragukan. Sedang berlaku tak boleh nak check out. Ya. Jadi kalau Kadang-kadang ada dia buat belajar seperti ramai-ramai, tiba-tiba tengok semua dah dapat sale ni, aku nak suruh nak dapat sale juga, dia pun beli. Tu kesilapan besar lah. Tak boleh Tak beli sendiri. boleh. itu. Lagi Menggunakan satu. line internet yang sama. Lagi satu ada. Tak, kalau macam kalau contoh lah internet sama tapi akaun lain. Contohnya kita bisnes suami kita tak boleh. Dia boleh detect macam itu. Jangan Dia menggunakan menggunakan wifi yang sama dengan kita. Oh, Contohnya okey. dia dekat pejabat, dia pakai line pejabat, beli tak ada Boleh. masalah. Tapi ada contoh ni kedai kita, alamat dekat Kelang. Dihantar pun ke rumah ni. Kan pelik tu. Jadi kalau ada nak buat game macam tu, hantarlah ke kampung ke, hantarlah ke destinasi lain. So jangan jiran. alamat jiran. Jangan daripada rumah kita hantar ke rumah kita. Dia kantoi lagi sekali. Kantoi lah. Dua pula penalti. Dua kali pula kantornya. Aduh, hai. Dia kata daripada Coach Zul dan juga Master Nurul nak sampaikan pada peserta kita yang nak buat bisnes dekat Shopee ni macam mana? Ada apa-apa yang nak disampaikan buat diorang? Kata-kata semangat ke atau macam manalah? Bagi mereka yang baru first time membeli menyertai Shopee ataupun mula menjual dekat Shopee, ada hadiah Shopee tengah bagi dekat you all sekarang ni. You all bagi pula dah. Shopee bagi RM300 untuk anda. Jangan lupa untuk carilah mana-mana kelas Shopee dan sebagainya sebab kami punya kelas pun dah tutup tirai. Tapi katanya Mingguan Wanita nak buka tirai kembali Tu ada sikit nanti kita umumkan sikit lagi. Itu dia. Jadi jangan lupa dapatkan ilmu tersebut. Itu yang RM300. Dan kabar baiknya yang kami dengar beberapa kabar angin mengatakan, bukan kabar angin tu, bukan kami dengar, Shopee mengatakan coming soon. Shopee nak bagi RM1,600 bagi seller yang menjual dekat dalam Shopee. Dia macam package rangsangan bagi mereka yang nak menjual dekat dalam Shopee. So best sangat-sangat berniaga dekat Shopee ni. Dia ada bantuannya, dia ada trainernya, dia ada gamesnya, dia banyak sangatlah benda-benda yang dia kena fahami dan dia boleh rasai menjiwai, khususnya untuk untuk seller yang nak meningkatkan ekonomi dia melalui jualan di Shopee. InsyaAllah tak kisahlah bulan raya ke bukan bulan raya ke, kita faham benda tu dan kita praktikan, insyaAllah dia akan jadi sales, dia akan jadi pembantu untuk kita teruskan meningkatkan ekonomi kita, insyaAllah. Okey, Master Nurul mungkin ada apa nak tambah lagi? Jangan takut untuk bermula. Sebab orang kadang tu kata, boleh ke, ada ke orang beli banyak tu. Start dulu. Mula dulu langkah pertama. Lepas tu kita akan lepas tu barulah kita akan dapat sales dari masa ke semasa, sikit-sikit. Betul. Dia bukan hari ni kita buka kedai dekat Shopee, Tunggu dapat sale. terus dapat sale. Tidak. Tunggulah. Pasti ada sampai InsyaAllah, waktunya itu. insyaAllah. Okey, insyaAllah sekian saja webinar Bangkit Wanita siri kelima kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Coach Zul dan juga Master Nurul. Rasanya memang banyaklah ilmu pasal Shopee ni kita belajar walaupun secara teorinya Betul, asas je. betul. Buat rasa macam kita nak join lagi kelas Betul, betul-betul betul. macam tu. Kena Kan? join.